Alhamdulillah. Lupa Okay, kejap. So, kita nak baca ketaksamaan ketaksamaan kuadratik. Allahuakbar. Ketaksamaan kuadratik. Jadi step pertama, apa pun soalan dia letak dia dalam bentuk umum. Ni bentuk umum dia. Okay, so ni tak ada, ni bukan dalam bentuk umum ni. Kalau kamu tengok sebab sebelah sini ada benda. Sebelah sini mesti sama kosong. Jom kita buat. So cikgu salin balik benda tu. 2x tolak 1. X tambah 4 besar sama X tambah 4. Macam ni. So apa yang kamu buat? Kembangkan dulu. Expand dulu. Dalam bahasa Inggeris, expand dulu. Dalam bahasa Inggeris, ini adalah apa ni? Quadratic inequality. Quadratic inequality Okay, expand dia dulu. 2x times x. Okay, darabkan dia. 2x darab x, kamu akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab 4, kamu akan dapat 8x. So, cikgu kat sini tambah 8x. Okay, so expand ni pula. Negatif 1 darab x jadi negatif x. Negatif 1 darab 4 jadi negatif 4. Okay, besar sama. Ini letak balik x tambah 4 macam tu. Okay. Lepas tu, kita bawa pindah semua yang sebelah sini pergi sebelah sini. Jangan ada apa-apa belah sana. Okay, baru dia akan jadi kosong. Okay, baru dia akan jadi kosong. Itu yang kita nak. So, teacher letak sini 2x kuasa 2 ni kita boleh selesai. 8 tolak 1. Okay, 8 tolak 1, jawapan dia adalah 7. So, kat sini tambah 7x. Tolak 4. Ni pindah sebelah sini dia jadi tolak x. Tolak 4. Tolak x, tolak 4 besar sama kosong. Boleh faham ni? Positif x pindah sini jadi negatif x. Positif 4 pindah sana jadi negatif 4. Sekejap. Salam. Okay, kejap Buang pula datang ni. Sekejap. Sekejap. Okay, kita continue. Okay. So, ini. Okay. Kita dapat macam ni. So, 2x kuasa 2 tambah 7x. Ni boleh selesai ni. 7 tolak 1. Okay, 7 tolak 1. Okay, negatif 1. So, 7 tolak 1 dapatlah kat situ 6x. Negatif 4, negatif 4. Ni, negatif 4, negatif 4. Dia jadi negatif 8. Okay, boleh ikut Okay, so Alhamdulillah. Okay, so sini 268. Okay, 268 kita boleh faktorkan dia, permudahkan dia dulu. Sebab semua ni ada dalam sifir 2. Okay, semua ni ada dalam sifir 2. So, bawa keluar 2. Okay, 3x tolak 4 besar sama 0. Tahu kan macam mana kita nak buat keluar? Ataupun dengan kata lain, sebenarnya cikgu bahagi. Ni kalau cikgu buat letak bawah kan. Dia jadi macam ni. Okay, kalau kamu nak bawa keluar 2, jadi semua dalam ni kena bahagi 2. 2x plus 2 bahagi 2, tambah 6x bahagi 2, tolak 8 bahagi 2, besar sama dengan 0. Okay, dia jadi macam tu. Okay. So, ni 2 bahagi 2 tu jadi 1 sini. 6 bahagi 2 jadi 3, negatif 8 bahagi 2 jadi 4. 2 ni kalau pindah sana dia jadi kosong lah. Okay, 2 pindah sana jadi kosong. Kosong bahagi 2 sebab tu jadi kosong. So, salin balik ni. Sekarang baru boleh tekan calculator. Tekan calculator kamu. Nak tekan apa? Tekan EQN tu. Maksudnya kamu perlu cari apa nilai X kamu. Cuba tekan EQN. Cuba tekan EQN. Apa nilai X kamu dapat? X sama dengan 1. Satu lagi?
1 dengan negatif 4. Betul lah. Betul lah. Okay, X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif 4. Okay, cikgu pindahkan ni pergi sebelah sana. Dia jadi X tolak 1. Ini pindah sana jadi X tambah 4 besar sama 0. Boleh ikut tak ni? Semua? Okay. So, kita dah dapat macam ni. So, sekarang maksudnya kita dah tahu dah sebenarnya dia sama dengan 1 sama dengan negatif 4. So, teacher boleh buat macam ni. Okay, teacher boleh buat satu step dekat bawah ni. Okay, teacher tulis sini apabila X tolak 1, X tambah 4 sama dengan 0. Kita boleh buat macam ni. Kita jadikan benda ni kan ketaksamaan. Kita jadikan dia sama dengan. Untuk kita selesaikan. Okay, apabila ni sama ni, maksud kita boleh kata ni pecahkan dia. X tolak 1 sama 0 ataupun X tambah 4 sama dengan 0. Okay, so kamu akan dapat nanti jawapan ni lah. X sama dengan 1. Okay, satu lagi adalah X sama dengan negatif 4. Ikut. So, next step adalah kita kena buat graf. Okay, buat graf. Ini 1 negatif 4 kan. So, kita plot kat kita punya graf ni. 1 dengan negatif 4. Negatif 4 mesti duduk belah sini. Negatif 4. Sebelah sini mesti kena duduk 1. Okay, kita tengok graf kita ni senyum ke muram? Senyum, nampak tak? Kita punya A kita ni 1. Bila A kita ni sama dengan 1, maka graf kita adalah senyum. Okay, graf kita senyum. So, kena lukis graf senyum lah. Kat bawah ni, lukis graf senyum. Ni bukan kita nak lukis kata graf bukan. Kita just lukis macam ni je. Sini lebih kurang keadaan dia. Kita dapat macam tu. So, cikgu buat apa? Cikgu buat palang. Ini satu palang. Okay, kat sini cikgu buat satu lagi palang. Okay, cuba tengok kita punya syarat soalan. Dekat atas ni kalau kamu tengok, dia nak jawapan besar kosong. Besar kosong ni aku maksud dia, maksud tersirat dia. Maksud tersirat dia, dia nak jawapan kamu adalah positif. Besar kosong maksud jawapan mesti kena positif. Dia tak nak jawapan negatif. Bermaksud jawapan kamu mesti semua duduk belah kawasan atas. Okay, mesti duduk kawasan atas ni. Kawasan atas ni adalah kawasan positif. Kawasan belah bawah ni semua adalah kawasan negatif. Okay, kalau kamu buat paksi ni, contoh kalau cikgu lukis fx teacher kat sini. Dia macam ni. Kalau sini fx, sini x, kan atas ni semua kita punya fx positif. 1, 2, 3 kan. Belah bawah ni semua kita punya fx kita negatif, betul tak? Bawah semua negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi apa yang menentukan dia positif negatif? Palang ni. Okay, palang hitam yang X ni, paksi X yang menentukan dia positif atau negatif. Kalau dia berada di atas paksi X bermaksud kawasan dia positif. Kalau berada di bawah paksi X maksudnya kawasan dia adalah negatif. So kat sini cuba tengok graf kamu positif, dudukan dia kat mana? Dia lukis kat kawasan mana? Satu dia lukis kat kawasan ni. Kawasan ni yang graf kamu duduk di belah atas. Dengan kawasan ni graf kamu duduk belah atas, betul tak? Faham tak ni? Kawasan 2 ni adalah graf kamu duduk di kawasan atas daripada paksi X. Faham tak? Okey. Kawasan yang ini, okay, kawasan bawah ni adalah dia duduk di bawah paksi X. Bermaksud kawasan ini adalah kawasan negatif. Itu yang jadi kat belah bawah ni cikgu tak negatif. Okay, dekat belah sini cikgu tak positif. Positif. Okay, positif tu nak menunjukkan kawasan yang ni, kalau dia makin ke atas ni makin positif lah. Dia memang kalau tidak takkan turun tiba-tiba macam ni, takkan Bermaksud kita boleh kata apabila X kita ni kurang daripada negatif 4,
kurang tu maksudnya nilai-nilai lah, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Kita punya efek kita sentiasa positif. Betul tak? Cik kat sini X. Ni kurang daripada negatif 4. Satu lagi, apabila kita punya negatif 4. Apabila kita punya X kita besar ataupun sama dengan 1, okay, maksudnya 1, 2, 3 dan seterusnya, efek kita sentiasa positif sebab dia sentiasa berada di atas. Dia tak akan turun takkan turun bawah daripada ni. Takkan. So kita dapatlah penyelesaian dia. Inilah jawapan dia. Dah siap. X kurang sama negatif 4, X besar sama dengan 1. Itulah jawapan yang dia nak. So last kali, kita letak sini. Bawah sekalian, maka penyelesaian bagi, tanya balik yang atas ni. Okay, cikgu copy je benda ni. Penyelesaian bagi ni ialah X kurang sama negatif 4 atau X besar sama dengan 1. Jawapan last dia. Ada soalan nak tanya? Okey. Senang je kan? Ni ikut kaedah graf. Sangat senang. Ada masanya kita akan guna kaedah kaedah garis nombor. Lagi cikgu akan tunjuk macam mana nak guna garis nombor. So contoh ni cikgu nak tunjuk yang tu je lah. Kaedah ni. Okay, kejap. Sabar. Okay. Jom kita buat yang ni. Okay, latihan diri 2.3. Okey, tengok soalan pertama. X kuasa 2 kurang daripada 4. Ingat tak boleh selesai kalau keadaan dia macam tu. Okay, so maksudnya kita kena buat something. Okay, soalan A ni. Okay, X kurang daripada 4. So, bawa 4 ni pergi sebelah sana. Bawa 4 pergi sebelah sana, dia jadi X kuasa 2 tolak 4 kurang kosong. Ingat, belah sini mesti kena kosong, baru boleh selesai. Ni faktor kan, macam nak faktor, guna kalkulator kamu lah, EQN tu. Okay, guna EQN, kamu akan dapat apa? Positif negatif 2, betul tak? So, ni ialah X tambah 2, X tolak 2 kurang kosong. Nanti kalau kamu tengok kalkulator, kamu akan dapat 2, satu lagi dapat negatif 2. Pindahlah. Pindah sana jadi X tolak 2 ni. Dan sini jadi X tambah 2. Ni cikgu letak atas ni. Okay. So. Next step kita ialah apabila X tambah 2, X tolak 2, okay, sama dengan kosong. Okay, makanya X kita ni akan sama dengan negatif 2, satu lagi X kita ni sama ataupun X kita sama dengan 2. Terus je kita boleh lakar graf. Lakarlah graf kat tepi ni. Kita buat lakaran graf. Dan lakar graf ni paling senang lah. Okay, graf kita ni senyum ke muram? Boleh tengok kat situ. Macam tu graf senyum muram, tengok nilai A. Okay, dapat ni A kita 1 kan, positif kan? Kalau positif maksudnya graf kita senyum.
Sebab A kita ni positif. A kita positif. Jadi kita lukis ni kat sini mestilah senyum. Apa dia punya punca? Punca dia yang bawah ni. 2 dengan negatif 2. Okay, 2 dan negatif 2. So, cik letak sini. Negatif 2, tak sini 2. Okay, terus dia lukis graf senyum. Graf senyum kat sini. Lebih kurang. Dah siap. Lepas tu, kita dah tahu semua yang duduk atas ni adalah kawasan positif. Semua yang duduk sebelah bawah ni adalah kawasan negatif. Di mana fx kamu negatif. Kita nak positif ke negatif? Tengok pada kita punya soalan. Dia nak kurang kosong. Kurang ni maksudnya negatif lah. Nombor negatif yang kurang pada kosong. Maksud tersirat dia, dia nak negatif. Kawasan negatif. Okay, mana kawasan negatif? Kawasan negatif adalah di bawah ini. Ini kawasan negatif. Atas ni semua adalah kawasan positif. So, kita nak jawapan nilai kita akan jadi negatif apabila X kita ni duduk di antara negatif 2 dan 2. Tak kisah di antara nombor ni, contohnya X kita sama dengan kosong ke, dia still dekat bawah ni. Pasal tak? Bila X kamu kosong, nilai dia adalah di sini. Bila X kamu 1, nilai dia kat sini. Bila X kamu negatif 1, nilai dia kat sini. Semua nilai ni dia sentiasa dekat bawah. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, penyelesaian dia ialah X kita duduk di antara negatif 2 dan 2. Ini maksudnya antara semua ni. Okay, di antara. Senang cerita, kalau kamu nampak kurang-kurang ni, maksudnya di antara. Di antara. X di antara negatif 2 dan 2. Boleh tak kalau teacher letak macam ni? Betul tak kalau teacher letak macam ni? Letak ada macam equal sign kat bawah ni. Apa dia? Yes, kena ikut inequality yang bagi. Sebab dia nak kurang kosong, dia tak nak sama dengan kosong. Apabila X kita ni sama dengan negatif 2, iaitu di sini, kita punya fx ni betul-betul duduk dekat kosong. Sepanjang fx sepanjang ni, sini pun kosong Apa-apa titik yang duduk di atas spasi S, nilai dia kosong. Fx kamu adalah kosong. Dia tak nak fx kosong. Maksudnya dia tak nak kamu punya penyelesaian ni kosong. Dia nak kurang pada kosong. Sebab tu kat bawah ni pun tak boleh. Tak boleh Senang cerita kalau sini tak ada sama dengan, tak ada kurang dan sama, sini pun jangan letak kurang dan sama. Jangan letak kurang dan sama. So jawapan dia macam ni je lah. Contohlah dekat soalan ni dia letak ni macam ni. So ni semua kena ikut. Faham Okay. Tak. Okay, jom kita buat soalan B. Soalan B senang lah sebab dia dah siap-siap buat untuk kita. Okay, soalan B. Sekejap
Okay. Continue. Dah datang. Dah datang. Okay dah. Betul. So B. Okay, so ni soalan dia. Okay. Samalah. 2 tolak X, 8 tolak X. Ni dah selesai siap-siap lah ni. So kita terus je letak apabila 2 tolak X, 8 tolak X sama dengan 0. Okay, so kita selesaikan ni. Pecahkan dia. 2 tolak X sama dengan 0. Ataupun 8 tolak X sama dengan 0. Tak payah pergi kembang tak payah. Okay, so pindahkan 2 pergi belah sana. Okay, dia jadi negatif X sama dengan negatif 2. Pindahkan negatif 1 pergi sebelah sana. Dia jadi X sama dengan negatif 2. Ataupun kita boleh hilangkan je. Boleh dengar kan suara teacher? Okay. So, kita hilangkan saja negatif ni. Bila ini hilang negatif, sini bertukar simbol. Okay, hilang. Negatif, ini tukar. Okay, tukar simbol. Okay, so sini akan jadi X sama dengan 2. Okay, so ini pindahlah 8 ke sana. Okay, so dia jadi negatif X sama dengan negatif 8. Okay, so hilangkan negatif, dia jadi X. Okay, ini akan bertukar simbol, so negatif jadi positif. Dah dapat dah, X kita 2, X kita 8. Okay, seterusnya, kamu kena tentukan adakah graf kamu ni senyum ke muram. Okay, nak tentukan dia senyum ke muram, tengok ni. Kamu tak payah kembang semua, kembang yang X dengan X ni sahaja. Sebab X dan X dia akan jadi, dia akan jadi kuadratik. Okay, X kuadratik pula. X darab X dia akan jadi X kuasa 2 kuadratik lah. So kita darabkan ni. Negatif X darab negatif X, dia akan jadi positif X kuasa 2. Bermaksud di sini, nilai A kita ni dah tahu, jawapan dia 1. Jelas tak ni? Okay. B negatif X darab dengan negatif X dapat positif 1X kuasa 2. So maksudnya kita punya A kita adalah positif. Okay, so cerita sini A kita adalah positif, maka graf kita adalah senyum. Kita boleh je buat macam dalam periksa Untuk yang penting kamu faham apa yang kamu buat. So, kat sini. Sini. Okay, seterusnya macam ni. Ingat ni, so dua positif kan? 2 dan 8. Senanglah sini. 2, 8. 2, 8. Okay, so kita buat graf senyum. Macam ni. Graf. So kita tahu kawasan bawah, kawasan negatif, kawasan di atas ni adalah kawasan positif. Soalan minta negatif tu positif. Tengok balik-balik soalan asal. Ni soalan asal kamu. Yes, pandai. Dia minta negatif. Negatif atas ke bawah? Yes, negatif adalah kawasan bawah ni. Sini. Kawasan bawah ni negatif. Kawasan atas semua positif. Tengok graf kita warna hijau ni kat mana? Sinilah. 2 sampai 8. Bila nilai kita 2 sampai 8, graf kita sentiasa negatif. Itu di sini. Graf kita duduk kawasan bawah, dia tak duduk kawasan atas. Jadi kita dah tahulah X kita ni duduk di antara 2 hingga 8. So inilah penyelesaian dia. Okay, dah siap. Kan? So yang lain tu kita tak payah tunjuklah, sama je. Kalau mana yang tak kembang tu, contohnya macam soalan ni, mesti kena kembang sebabnya sebelah sini bukan kosong. Kamu kena bawa pindah ni ke sana, kemudian kamu kena kembang ni. Nanti kamu boleh try buat soalan ni.
Ni pun sama, kena kembang. And then bawa semua ni pergi belah sana supaya dia jadi kosong. Last kali baru kamu boleh selesaikan. Sama juga yang ni, kembang, and then ni pergi sana. Ni pun sama, ni tak payah kembang lah. Bawa semua ni pergi sebelah sana. Okay? Ada soalan nak tanya sebelum kita beralih kepada topik lain? Okay. Ni jangan lupa letak fx dengan x. Sama, fx dan x. Okay. Jenis-jenis punca pesawat kualitatif dan nilai pembeza layan. Kita nak fokuskan ni adalah pembeza layan ataupun dalam bahasa Inggeris discriminant. Discriminant ke? Tak saja cikgu. Dia baca dalam bahasa Inggeris kan? Apa dalam bahasa Inggeris kamu? Discriminant kan? Sekejap. Yes, discriminant. Betul lah. Okay. Apa benda tu discriminant ni kan? So, discriminant. Pembeza layan ni dalam bahasa Inggeris adalah discriminant. Ya. Ni adalah 2.2 tu. Okay. So, apa yang kamu kena tahu, kalau yang kena ingat dah benda ni memang kena ingat. Okay, kalau dia besar daripada kosong, bermaksud dia ada dua punca nyata dan berbeza. Okay, ataupun dengan kata lain, dia dalam bahasa Inggeris dia ada two real root. Okay, and different. Dia punya root tu adalah berbeza. Different lah. Real root dengan different. Two real root and different dia punya tu. Nilai dia berbeza. Okay, kalau ini, kalau discriminant kamu, okay, pembeza layan kamu adalah sama dengan kosong. Maksudnya dia ada dua punca nyata yang sama. Dia ada dua real root yang equal. Sama. Root dia equal. Kalau ini, no root. No root pula. Dia tidak mempunyai punca yang nyata, maksudnya no real root dalam bahasa Inggeris. Kalau ni lah, kurang kosong. Kalau besar kosong, maksudnya dia ada dua punca dan berbeza punca dia. Kalau dia sama kosong, bermaksud dua-dua punca dia sama. Senang cerita macam dia ada satu punca je lah sebenarnya. Okay, kalau ini, dia tak ada punca. Maksudnya graf kita memang langsung tidak menyentuh paksi X. Jom kita buat soalan dia. Okay. So, dia kata tentukan jenis punca bagi setiap persamaan kuadratik berikut. Jenis punca, type of root. Dia suruh tentukan. Macam mana kalau type of root, mesti kena guna discriminant ataupun beza layan yang ni. Senang je ni. Sini tak ada masalah ni. Sekejap. Kita buatlah satu soalan. Ini sangat senang. Type of root dia minta. Jenis punca. Dia punca je terus kena ingat kena guna ni. Kena tengok adakah dia besar kosong, kurang kosong ataupun sama dengan kosong. Mana satu. Okay. So kena buat apa? Kalau ini A ni, B dia apa? B dia 5. 5 kuasa 2 tolak 4. A kamu apa? A kamu 1. Kat sini 1. C kamu apa? C kamu negatif 6. Biasanya student kalau dia tersalah, dia tak ambil negatif. Itu biasa kesalahan student lah. Ni. Sekejap Terus sekali cikgu sikit. Letak dulu dia punya formula di depan ni. Macam ni.
So, apa jawapan yang kamu dapat ni kalau selesai ni? Kamu akan dapat 49. Okey, kamu akan dapat nilai 49. Nilai ni besar kosong ke kecil kosong ke sama dengan kosong? 49 ni. Ya, ni positif. Positif maksudnya besar pada kosong lah nilai dia. Tak ada pilih besar kosong. Bila besar kosong, jadi kamu boleh kata apa jenis punca dia? Dia mempunyai, kita boleh kata persamaan. Okey, mempunyai dua punca yang nyata dan berbeza. Okay, dua punca yang nyata dan berbeza. Nanti kalau kamu pergi higher level, kamu akan belajar nombor ni dia ada macam-macam jenis. Okay, kita boleh bahagi daripada dua. Satu adalah nombor nyata ataupun nombor singgil. Inggeris dia adalah real. Okay, real. Satu lagi adalah nombor imaginary. Sebab tu dekat sini dia sebut nyata ni. Okay, dia bukan imaginary. Imaginary bahasa Melayu cik tak pasti apa. Tak pasti apa dalam bahasa Melayu dia. Tapi ada dua lah. Satu real dan satu imaginary. Nanti kamu dah pergi higher level, kamu akan belajar lah benda ni. So, teacher tak nak sentuh sebab tu penting sebut nyata ni. Okay. Imaginary ni adalah nombor yang kita tak boleh tekan kat kereta lah untuk dapat. Okay, so kat sini B dah siap, dah tahu dah. Masukkan B pula. Samalah kamu masukkan dalam formula ni. Okay, tengok B ni. Sama, B kuasa 2 tolak 4 AC. Check. B kamu apa? B kamu negatif 4. B kamu positif 4. Okay, B kamu 4. So, cikgu kasi 4 kuasa 2 tolak 4. A kamu apa? A kamu adalah negatif 4. C kamu negatif 1. Untuk sini negatif 4. Negatif 1. Selesaikan ni, kamu akan dapat kosong. Okay. Kalau kosong nak tulis macam mana? Persamaan ini. Persamaan tadi ni. Negatif 4x kuasa 2 tambah 4x. Tolak 1 sama dengan kosong. Okay. Mempunyai dua punca yang nyata dan sama. Betul. Pun dua punca yang sama dan nyata. Tak kisahlah macam mana pun. Faham Dalam English, kamu kena sebut real and different lah. Okay. Persamaan, equation this one has two root, okay, which is real and different. Two real root that are different. Ataupun two different real root pun boleh. Okay, kenapa dekat sini dia kata dua? Sebab bila kamu tekan kat kenapa dia kata dua? Kuadratik ni mesti kena ada dua penyelesaian. Kuadratik ni kalau ikut betul dia mesti kena dua. Penyelesaian untuk X mesti ada dua. Kebetulan dia sama, jadi kita kena kata kita mesti kena sebut dia dua. Sebab penyelesaian untuk kuadratik adalah dua. Kalau dia linear, baru dia ada satu saja penyelesaian. Walaupun kalau kita tengok sini, memanglah dua-dua tu dia ada sama. Okay, contohnya bila selesai ni, tiba kamu dapat, contohnya kamu dapat X kamu sama dengan 3. Satu lagi pun 3 juga. Memanglah sama kan? Nilai dia. Tapi dia adalah dua-dua, daripada dua-dua yang berbeza. Cuba kita selesaikan soalan ni. Kenapa dia kata dua punca yang sama, dia tak kata satu? Negatif 4x kuasa 2. Tambah 4x. Tolak 1.
sama dengan kosong. Betul cikgu tunjuk, nanti kamu faham kenapa dia kata 2 bukannya 1 pun nilai dia sama. Okay. Ini first kali kita hilangkanlah negatif yang macam biasa. Tekan kat kereta. Hilangkan negatif tu maksudnya semua yang lain akan bertukar simbol. Okay. Senang je cara nak hilangkan semua lain tukar simbol. Tekan kat kereta, A kamu 4, B kamu negatif 4, C kamu 1. Nampak apa? Dapat tak 1/2? Dapat tak nilai ni? Dapat kan? Kamu akan dapat nilai ni. Kalau dah kat kereta dia bagi satu nilai je. Sebenarnya dua-dua nilai tu adalah X sama dengan 1/2. Okay, bawa dia pindah ke sana, dia akan jadi 2 darab X. 1 pindah sini jadi tolak 1 sama dengan kosong. Ni sama lah. 2X tolak 1 sama kosong. Sini 2X tolak 1. 2X tolak 1 sama dengan kosong. Nampak tak? Dia sebenarnya adalah 2 penyelesaian ni. Walaupun dia adalah benda yang sama. Dia dapat tak ada 2 nilai X walaupun nilai dia sama. So sebab tu kat sini, sebab tu dia kena sebut 2 punca. Okey, kalau 2 punca yang sama macam ni, maka dia punya ni akan jadi sama dengan kosong. Kalau ada 2 inequalities, mana masuk ke atas ni ke? Ya ke? Dekat mana? Dekat sini ke? Cikgu cakap. Ni kejap. Oh, bukan inequalities. Cikgu pun kata inequalities. Kan cikgu salah cakap tadi. Okay, so cikgu kata kat sini, kenapa kita kena sebut sini, yang ni kan, kamu tanya mengenai bawah ni kan? 2 punca yang sama kan? Okay, kenapa kita kena sebut 2 punca bukannya 1 punca? Memang takkan jadi 1 punca kat sini. Sebab apa? Sebab dia ada 2 penyelesaian. Bila kita selesaikan ni, kamu akan dapat 2 penyelesaian. Nampak tak? Walaupun nilai dia sama. Sebab tu dia kena sebut 2 punca yang nyata dan sama. Dia tak akan jadi 1 kat sini. Walaupun nilai dia sama, memang kalau tengok ni memang macam satu penyelesaian je sebenarnya. Tetapi kat sini mesti sebut 2. Faham tak? Okey. Dah, so C. 2X plus 2 tolak 4X tambah 5. X kuasa 2 tolak 4 sama 5. Okey, so sama. B kuasa 2 tolak 4 AC. Masuk dekat dalam ni. B kamu negatif 4. Kuasa 2 tolak 4. Tolak 4. A kamu 2. C kamu 5. Positif 5. Tekan kat kereta. Ini kamu akan dapat negatif 24. Okay, which is nilai ni adalah nilai kurang daripada kosong. Kurang kosong. Bila kurang kosong bermaksud dia tidak mempunyai punca yang nyata. Okay, so kita boleh kata persamaan ini dia mempunyai
Nak ni ke tidak? Nak ni tadi? Tidak, Tidak mempunyai punca yang nyata. Dah siap? Tidak mempunyai punca yang nyata. Dalam bahasa Inggeris, has no real root. Kalau ini bahasa Inggeris, has two equal real root. Okay. Has two different real root. Different real root. Inggeris lah. Boleh ikut ni? Ada soalan tak nak tanya? So maksudnya kamu just kena ingat benda ni 3 je. Ya, benda atas ni lah. Okay, penting. Ya. Oh, tak ada pun. Okay. Inilah soalan. Biasa kalau periksa macam ni soalan ni. Okay, biasanya. Ni sometimes dia akan tanya macam ni. Sometimes dia akan tanya macam ni, tapi kebanyakannya tanya lebih pada ni lah. Kebanyakannya macam ni ya. Okay, tak susah pun. Persamaan kuadratik ini dengan K ialah pemalar mempunyai 2 punca nyata yang sama. Dia sebut je macam ni, kita dah tahu mesti kena guna formula. Sebut pasal 2 punca ni, dah tahu dah memang kena guna formula ni. Okay, cuma ni boleh terbahagi 3 lah. Tengoklah kes dia apa. Adakah dia sama kosong, besar kosong, kurang kosong. Cuba kita tengok situasi A. Okay, situasi pertama dia kata 2 punca nyata yang sama. Bila punca yang nyata dan sama besar kosong ke kurang kosong ke sama dengan kosong? Mana satu? 2 punca yang nyata dan sama. Mana satu keadaan dia yang pilih? Yes, yang sama dengan kosong. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong, maka dia punya tu akan ada 2 punca yang nyata dan sama. Sebab tu kamu kena hafal benda ni. Yang atas tu. Punca-punca persamaan ini dengan P ialah pemalar adalah nyata dan berbeza. Bila disebut macam ni je, punca dia nyata dan berbeza. Jadi kita dah tahu memang kena guna formula B kuasa 2 tolak 4 AC ni. So maksudnya situasi ni nyata dan berbeza besar kosong ke kurang kosong ke sama dengan kosong. Yang satu. Yes, nyata dan berbeza adalah besar daripada kosong. Okay, kalau yang tak ingat, ini kalau dia sama, ini kalau dia berbeza, beza ini tak ada. Tak ada punca. Okay, diberi persamaan kuadratik ni. Tidak mempunyai, tidak. Dan sebutnya ni, kita dah tahu dah. Tidak mempunyai punca nyata bermaksud kita kena guna yang kurang daripada kosong. Semua ni mesti salin formula dulu. Step pertama nak selesaikan soalan ni, salin formula. Situasi pertama dia adalah sama dengan kosong, so salin dia sama dengan kosong. Boleh ikut Okay, seterusnya bawa pindah ni pergi sebelah sana. Jadikan dia dalam bentuk umum. Bentuk arm, sorry. Jadikan dalam bentuk arm, so jadi X plus 2 tambah K tambah 3 KX. Pindah sana jadi tolak KX. Betul tak? Sama dengan kosong. Dia jadi macam ni. Tolak KX So kita susun lah. Susun dia. X kuasa 2, ni ada X. Letak ni kat sebelah sini. Ni tak ada X langsung. Okay, tak sini tambah K tambah 3 sama dengan kosong. Jadi A kamu apa? Mesti kena tahu. A kamu nak baca macam mana? Ni A kamu depan ni. Ni A. B kamu apa? Ni B kamu. Negatif K. A ni B. C kamu apa? Ni C kamu. Negatif K tambah 3.
Ingat C tu dia adalah pasangan dia tak ada X. So, masuk dalam B. Maka kamu akan dapat jawapan. B kamu negatif K, letak sini kuasa 2 tolak 4, A kamu 1, C kamu K tambah 3. Sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Masuk saja nilai. Okay, negatif K kuasa 2. Okay, kalau kamu tak tahu, this one, sebenarnya depan dia negatif 1 ni. Okay, bila kamu tekan, kita cuba tekan negatif 1 kuasa 2, kamu akan dapat positif. Bermaksud jawapan ni akan jadi K kuasa 2 je nanti. Jangan tersalah, jangan ingat ni jawapan dia. Bukan jangan buat macam ni, salah ni. Bila ni semua duduk dalam bracket, negatif ni, dia akan jadi positif. Ni kembang, negatif 4 darab 1 jadi negatif 4, ni K tambah 3, kembanglah sekejap lagi. Okay, kembangkan ni. Negatif 4 darab K jadi negatif 4K kat sini. Negatif 4 darab 3. Jadi negatif 12 sama dengan kosong. Okay, ni dah jadi kuadratik. Perasan tak ni kuadratik? Bila dia kuadratik, kena buat apa? Tekan EQN. Okay, guna kalkulator, tekan EQN. Apa nilai X yang kamu dapat? Ni X kamu ni K lah kiranya. Apa nilai K yang kamu dapat? Dapat tak negatif 26? So ni pindah sana dia jadi K tambah 2 sama dengan kosong. Ni pindah sana jadi K tolak 6 sama dengan kosong. So, jangan tersalah buat part ni. Okay, so ni K tambah 2 letak dalam bracket. K tolak 6 letak dalam bracket. Sama dengan kosong macam ni. Okay, so dah siap. Inilah jawapan dia. Bawah ni. Soalan memang minta cari K. Okay, soalan memang minta cari K. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Itulah nilai K kat bawah tu. Memang ada 2 nilai. Siap Kita tengok soalan B pula. Dia minta cari julat nilai P. Sebab apa dia ada sebut julat? Julat ni maksudnya dia dah bagi hint dah dekat kita. Memang dia akan melibatkan inequality. Ketidaksamaan ni. Okay, so soalan B tu. Julat je kita dah kena, dah itu sebagai clue hanya. Okay, yang dia akan melibatkan inequality. Okay, kita dah tahu situasi yang kedua. Cikgu letak balik formula ni. Tengok balik atas. Dia adalah besar kosong. Cikgu letak kat mana ni. Senang sikit. Pindah atas lagi. Senang macam ni. Okay. Okay. Senang sikit nak tengok Cikgu letak sini balik. Okay. B kuasa 2 tolak 4. AC besar kosong. So situasi ni ni kamu punya ni. Buat kat tepi ni. Okay, kita ada P tambah 2. Ini dah betul dah. X kuasa 2 ni. Okay, tolak 2PX. Okay, bawa 3 pergi belah sana. Okay, bawa 3 pergi sebelah sana, dia jadi tolak 3. Negatif 3. Bawa negatif P pergi sebelah sana. Okay, negatif P pergi sebelah sana, dia jadi positif P. Sama dengan kosong. So dekat sini apa kamu punya A? A kamu pasangan dia dengan ni. So ni lah A. Semua yang duduk dalam bracket ni. B kamu apa? Ni lah B kamu negatif 2P yang ada X ni. C kamu apa? Ni C kamu. Negatif 3 tambah P. Okay. So mesti kena betul pemilihan A, B dan C ni. Okay. So B, ni B negatif 2P letak sini. Kuasa 2 tolak 4. A kamu adalah P tambah 2. C kamu ialah negatif 3 tambah P. Besar daripada kosong. Ikut. Okay. So ni kamu tekan kalkulator ni. Negatif 2 kuasa 2. Waktu nak tekan kalkulator pastikan kamu letak bracket macam ni Jangan letak macam ni dekat kalkulator. Nanti kalkulator akan bagi negatif 4. So ni salah. Jawapan ni sepatutnya positif 4. Okay. So dia akan jadi positif 4 lah. 4P kuasa 2. Okay. P ni pun akan kuasa 2 So ni tolak 4. Kembangkan. Tolak 4P. Negatif 4 darab 2. Jadi tolak 8. Oh ni ada lagi. Negatif 3 tambah P. Sekejap. Bila melibatkan macam ni. Sabar
Padam dulu. Ini kan, kalau nak elakkan tersilap, cikgu lebih suka, tak perasan dia ada kembang kat tepi luar. Cikgu lebih suka kalau selesaikan yang belakang ni dulu. Selesaikan, maksudnya anggap negatif 4 ni tak ada. Okay, selesai kembang ni macam biasa. Negatif 4 ni letak je kat sini. Ni buka bracket macam ni. Okay, kembangkan P darab negatif 3 jadi negatif 3P. P darab P jadi tambah P kuasa 2. 2 darab negatif 3 jadi negatif 6. 2 darab P jadi positif 2P. Tutup balik bracket, besar pada kosong. Okey, dapat macam ni. Sekarang baru kamu boleh kembang. Ataupun kamu nak mudah dulu dalam ni pun boleh. Tak ada masalah, tak nak kembang terus pun boleh. Cikgu nak kembang dah terus 4P kuasa 2. Negatif 4 darab negatif 3 jadi positif 12. Sekarang cikgu buat masuk semua ke dalam. Darablah semua. Darab dengan negatif 6, darab dengan 2P. So, negatif 4 darab ni jadi positif 12P. Negatif 4 darab positif P kuasa 2. Negatif lah. Negatif 4, negatif 6 jadi positif 24. Negatif 4 tambah 2P jadi negatif 8P. Okay. Kalau kamu tanya apa kesalahan yang biasa student buat, student selalunya waktu nak kembang ni kadang-kadang dia boleh, sebab dia panik ke apa tak tahu, dia boleh jadi dia pergi buat tambah. Negatif 4, contohnya negatif 4 tolak 6 ni buat. So dekat sini dengan confident ni dia letak negatif 10. So kat sini kamu kena hati-hati Ingat, ni darab bukannya tambah tolak. Ni biasalah student akan buat kesalahan ni. Bukan student je, kadang teacher pun akan buat kesalahan tu. Kalau teacher tu buat kesalahan tu, silalah tegur Dan kita nak ajar ni, skor-skor tak perasan. Okay, ni. 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2, hapus lah. Hapus. Okay. Ada tak yang masih confused? Simbol, macam nak tahu 4P kuasa 2 tambah 4P ke 4P kuasa 2 tolak 4P? Ada tak yang masih confused dekat dalam kelas ni? Yang tak tahu nak ambil 4P kuasa 2 tambah 4P kuasa 2 ke ataupun nak ambil macam ni? Ada tak yang masih confused benda ni? Benda ni sangat penting. Okay. Kalau kita confuse, apa yang cikgu saran jangan buat, kamu bulatkan macam ni. Simbol ni kena bulat sekali. Simbol yang di depan kena bulat sekali macam ni. Simbol di depan. Simbol depan ni bulat. Jangan pergi bulat ni dengan simbol belakang. Salah cara bulat macam ni. Bulat dengan simbol di depan. Bulat dengan simbol di depan dia. Nampak? 8P punya depan, simbol dia negatif. Macam ni. Bila nak susun pun mesti kena ambil bulat ni susun. Ini sebenarnya positif depan ni tapi tak tulis. Kita boleh tulis kat sini. Okay, so sekarang bolehlah susun. Ni positif. Positif biasa kita tak tulis dah positif. 4P kuasa 2 ni kan, letak sini. Negatif 4P kuasa 2 letak sini, bulat ni. Tukar kedudukan je. Ni positif 12P letak sini. Negatif 8P letak belakang. Tambah 24 letak sini. Boleh ikut tak ni? Cara ni selamat lah orang kata. Okay, kita memang takkan tukar simbol sebab kita akan bawa bulat sekali. Kita just ambil, susun je. Kita akan tukar simbol Okay, so dah macam ni, 4 tolak 4, kosong. 12 tolak 8. Dalam kalkulator macam mana nak tahu? Tekan ni, positif 12 tolak 8. Dapatlah jawapan dia. 12 tolak 8. Biasanya pun kalau depan tu positif, kita tak tulis lah positif dalam kalkulator. Just tak 12 ni. Nak tulis pun boleh. Kalkulator akan bagi jawapan yang betul juga. Apa jawapan dia ni? 12 tolak 8. 4P, betul? Ni tak boleh selesai, letak je 24 sini, besar kosong. Pindahlah 24 ni pergi sebelah sana. 4 pergilah sana. So, jadi 4P besar. Okay, 24 positif. Pindah sana jadi negatif 24. Lepas tu kita buat apa? Bawa pindah 4 ni pergi sebelah sana. 4 dengan P ni kawan rapat. Hubungan dia adalah darab. Pindah sana jadi bahagi. So, P besar negatif 24 bahagi dengan 4. So, last sekali kamu akan dapat P besar negatif 24 bahagi 4 dapat negatif 6. So, dah siap. Inilah julat dia. P besar daripada negatif 6. Inilah julat nilai P. Julat. Okey. Yang ni Simbol ni. Okey.
Ini pun biasa student akan tersalah. Sekejap. Kita habiskan bawah ni, cikgu explain tu. Boleh? Kita buat yang C dulu. Cikgu tunjuk. So kat sini, X kuasa 2 tambah 4X tambah 13. Ni darab dulu. 4 darab, M darab 2 jadi 2M. Pindah belah sini. Jadilah negatif 2M. M darab negatif X jadi negatif MX. Kan? Negatif MX. Maksudnya 2M negatif MX. Negatif MX pindah sana jadi positif MX. Sama dengan kosong. Ini. Okay, tengok ada tak yang kita boleh susun. Dia boleh. Bulatkan untuk elakkan tersalah. Bulat macam ni. Ya, simbol di depan sekali bulat macam tu. Susun lah. Tengok mana yang ada X. X kuasa 2 semua kat depan. Tak ada dah. Ni dah. Ni positif 4X dengan negatif. Ni positif MX. Yang X ubahkan fungsi lah X. Bukannya M. Okay. Ni positif 13 tolak 2M kat belakang. Okay. So tengok ada ke yang boleh selesai? Tak boleh. Okay, cuma kita boleh faktorkan ni je. X kuasa 2 tambah 4 tambah M, bawa keluar X ni kat belakang. Kita bagi kemas dia. Bagi nampak yang ni sebenarnya B kamu ni. 4 tambah M ni. X tu bawa keluar, faktor keluarkan kat belakang. Ni tak payah keluar apa-apa. Tak je. Tambah 13 tolak 2M. Jadi dalam kes ni, A kamu adalah 1. B kamu adalah ni, positif 4 tambah M ni. C kamu adalah benda ni. Okay. So kita tengok situasi kita tadi, jangan lupa ni, kurang kosong. So letak balik formula di bawah. B kuasa 2 tolak 4AC kurang kosong. Okay, masukkanlah nilai B kamu apa? Okay. Masukkan B. B kamu adalah 4 tambah M kuasa 2 tolak 4. A kamu 1. C kamu adalah 13 tolak 2M. Kurang daripada kosong. Okay, so ini kita kembangkan. Okay, kembangkan. Tulis dia 2 kali. Kalau kamu tak tahu, tulis dia 2 kali. Okay. Ni negatif 4 darab 1, negatif 4 lah. So kat sini negatif 4. 13 tolak 2M. Kurang kosong. Sekejap. Kan? So ni kita baru kita kembangkan. Kita kembang. 4 darab 4 jadi 16. 4 darab M jadi positif 4M. Ni pula 4 darab M darab 4 jadi 4M. M darab M jadi M kuasa 2. Ni berkembang negatif 4 darab 13. Negatif 52. 4 darab negatif 2M adalah positif 8M. Kurang kosong. Boleh ikut setakat ni? Okay. So sekarang ni, tak tahu nak buat macam mana, bulat-bulatkan dulu. Okay, dia dalam periksa macam ni. Bulatkan dulu semua. Untuk memudahkan kamu. Janganlah bulat guna pen. Bulat guna pensel. Okay. So kat sini, susun. Mana yang ada kuasa 2 letak depan. Baru kita nampak sebenarnya apa benda yang kena buat. Jangan biar dia berterabur. Okay. Lepas tu, M ni satu je. Okay, ni 4M, 4M ni. Positif 4 tambah 4. Tak susun dulu. Okay, tambah 8M. Lepas tu ni, negatif 52. Lepas tu ni sebenarnya positif depan dia. Positif 16. Kurang kosong macam ni. Okay, so dia jadi 4 tambah 4 tambah 8. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 11 tambah 4, 16. Negatif 52 tambah 16. Negatif 36. Okay, sekarang tekan EQN kamu. Sekejap. Tengok dah tertukar simbol. Nampak? Hati-hati. Yes. Kurang patutnya. Kurang. Okay. Tekan kalkulator. Kita boleh faktorkan ni.
Apa nilai M yang kamu dapat? Apa dia? EQN. Dapat 2 eh? Okey, betul. Betul. 2, satu lagi. Yes, betul. 2 negatif 18. Okay, so kita bawa ni, bawa ke sana jadi M. Cikgu tak terus M. Yes, ni bawa di sana jadi M. Yes, so ni copy je balik macam tu. Sudah selesai sampai step tu. Ini kita dah tahu dah 2 negatif 18. Ini tak payah tunjuk pun tak apa eh. So kamu buat apa? Ini just untuk kegunaan kamu je bawah ni. Kita tahu dah 2 negatif 18 kan. So kita buat dulu kita punya ni. Lukis dulu. Macam ni memang kena lukis ni lah. Sebab ni kita tak samaan. Kena lukis kita punya graf. Lagi straight. 2 dengan negatif 18 kan. So mesti macam ni lah sikit. Okey. Oh ni graf kita senyum ke buram? Tengok sini nilai A kita. Positif kan? Dekat M ni. Jangan senyum. Jangan pergi tengok ke atas ni pula. Ni tak ada kena-mengena. Okey, tak ada kena-mengena dengan kes atas ni. Sebab kita nak selesaikan nilai M ni. Okay, ni kuadratik kita sekarang. Yes, tengok nilai A dia. A dia kat depan ni 1. Positif. Kalau A dia positif, maksudnya graf kita senyum. Nah, betul? Nampak cikgu selesai ni. Tapi bawah ni tak payah tunjuk M sama dengan 2. Ini just untuk penggunaan kamu untuk lukis graf ni. So, macam ni lah dia akan jadi. Jadi kita akan padam. Gitu. Sekejap. Ini negatif 18. Sini adalah 2 fx. Sini adalah x. Macam ni. Okay, so ingat apa yang duduk atas ni positif, apa yang duduk bawah ni negatif. Kita nak jawapan apa? Negatif. Okay, kita nak jawapan yang negatif. Negatif duduk mana bawah ni? Atas ni adalah positif. Sini pun adalah positif. Makin naik atas positif lah. So ni boleh padam. Perlu pun nak tunjuk benda ni. So last kali. Letak situ maka. Julat. Nilai M. Ialah. Kita nak jawapan negatif kan? Kalau negatif maksudnya mestilah pilih kat bawah. Kalau bawah maksudnya M kita jangan tak X pun tiba. Ini huruf M. Apa dia? Yes, di antara negatif 18 dan juga 2. Okay, ini maksudnya M di antara. Negatif 18 dan 2 siap. Itulah jawapan dia. Okay, berbalik pada soalan kamu tadi. Kalau kita pindahkan, tak kisahlah ke sini ke, bila kita pindahkan tu dia jadi darab nombor negatif ataupun dia jadi bahagi nombor negatif, maka simbol akan bertukar. Sekejap. Maka simbol akan bertukar. Bukan bahagi je, darab pun sama. Darab dengan nombor negatif, simbol pun akan bertukar. Contoh kalau teacher bagi macam ni. Okay, so 2 negatif 2x besar daripada 6 contohnya. Kita nak bawa negatif 2 pergi sana kan? Untuk selesaikan ni. Okay, bawa negatif 2 ke sana jadi x. 6, ni negatif 2 pindah sana jadi bahagi negatif 2. Simbol akan bertukar. Sebab apa? Kita bahagi dengan negatif 2. Simbol bertukar. Nampak tak? Ni. Simbol daripada sini jadi macam ni. So, dia jadi X kurang negatif. Ni selesai dapat negatif 3. Ni so dia jawapannya. Ini situasi pertama. Okay, bila kita bahagi dengan nombor negatif. Satu lagi situasi. Ada contohnya X per negatif 5. Kurang sama dengan 7 contohnya. Okay, X per negatif 5 kurang sama 7. So, bawa pindah ke sana, simbol bertukar. X kurang sama pula. Bertukar dia jadi X besar sama 7 darab negatif 5.
Jadi jawapan dia negatif 35. Nampak? Simbol bertukar bila darab dengan nombor negatif. Ini simbol bertukar. Faham tak ni? Contohlah dalam periksa tiba-tiba kamu terlupa. Adakah kadang kita panik, kita lupa kan? So kamu tak ingat. Kamu boleh buat macam ni. Okay? Kamu boleh buat macam ni. Contohnya negatif 3 kurang daripada kurang daripada apa? Kurang daripada 5 contohnya. Betul tak? Negatif 3 kurang daripada 5. Okay? Okay, ni adalah contoh bagi situasi cikgu nak buat ni sebenarnya. Contohnya agak soalan negatif 3x kurang daripada 5 contohnya. Okay, kita tahu kalau pindasannya simbol bertukar kan? Negatif 3 ni. Okay, so ini sama juga. Kalau kita nak tukar statement ni. Okay, maksudnya kita nak bawa pindah negatif ni pergi sana. Nak tukarkan jadi macam ni. 5 ni jadi negatif. Ni maksudnya tukarlah. Ataupun kita boleh pecahkan jadi macam ni. Maksudnya kita akan jadi bahagi kan. 3, 5 bahagi negatif 1. Apa tak ni jadi positif ni. Okay. Kalau ini 3, jangan tak lagi simbol. Kita nak check betul ke. Ni 3 besar ke kecil daripada negatif 5? Besar kan? So kamu boleh letak nombor. Kalau kamu confuse. Sama juga kalau contohnya macam ni, negatif 3 nak tengok bahagi tu, tukar ke simbol negatif 3 kurang 5. Ini kita boleh tulis sebagai negatif 3 per negatif 1. Negatif 3 bahagi negatif 1. Boleh je kita tulis macam tu. 3 bahagi negatif 1 kan negatif 3 kan? Bawa dia ke sana. Okay, ni kalau untuk orang yang dah hafal tu tak ada masalah lah. Ni untuk orang yang tiba-tiba confuse boleh buat cara macam ni. Okay, so buat pindah negatif 1 ke sana, so dia jadi 3, 5 darab negatif 1. 5 darab 1 negatif 5. Jadi 3 besar ke kurang daripada negatif 5? Besar lah. Nampak tak simbol bertukar? Ni ke sini. Jadi kalau bahagi dengan darab nombor negatif, simbol bertukar. Siapa yang dah ingat ni tak payahlah buat benda bawah tu. Okay, tak payah pening-pening pada buat benda bawah. Ini untuk orang yang tiba-tiba tak ingat. Boleh benda bawah. Faham Okay, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti next class kita belum habis lagi ni. Banyak. Ada sikit je lagi. Sikit lagi banyak lagi sebenarnya. Nanti kita akan cuba laju sikit Cikgu takut nak laju, takut kamu tak faham. Kamu okey ke kalau cikgu laju? Ke kamu nak biar slow and steady? Mana tu? Okay, faham-faham? Nanti kan kalau, contohnya kalau kamu, teacher bagi example, tiba-tiba kamu dah rasa kamu faham. Kamu dah kata, okay, dah faham. Jadi teacher akan terus bagi example lain. Tak payah teacher nak tunjuk satu example tu 2-3 kali. Faham so kita akan lebih jimat masa hanya. Okay, so itu sahaja. Welcome.